Saudara kita berdoa bersama. 我们一同祷告。 Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan yang terus membentuk hidup kami. 主啊，我们渴慕你始终来塑造我们的生命。 Dan kami sungguh sadar ketika Tuhan pagi siang ini kembali menuntun kami beribadah di tempat ini. 我们也晓得，我们也意识到，在今天上午，你再次领我们来到你的殿中来敬拜你。 Tuhan, kami sungguh tahu Engkau punya rencana, Engkau hendak terus mengingatkan dan membentuk setiap kami. 我们也晓得你要塑造我们，你对我们每个人都有你的计划。 Karena itu hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong bersabda kepada kami. 我们借此的这个祷告，求主帮助我们，使我们能够依靠你。 Tuhan tolong agar hati kami sungguh terbuka dan hanya kuasa firman yang hidup dalam hidup kami. 也求你帮助我们，能够敞开我们的心，用你的话语来填满我们的心。 Kami sungguh memohon pada Engkau, 我们向你祈求， berkati kami. 求你来祝福我们。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 唯有奉靠主耶稣基督圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat siang Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，上午好。 Saudara, biarlah Tuhan terus memimpin hidup kita dan seperti pujian yang tadi dinaikkan, sungguh hidup saudara, hidup saya terus menerus semakin menjadi serupa dengan Kristus. 求主始终的保守看顾我们，帮助我们能够活出效法他的生活。 Saudara, persis sekitar 10 tahun yang lalu, 大约在10年前， saudara, ada sebuah film anak-anak yang ketika saya tonton, menurut saya film yang excellent banget, luar biasa banget, bagus banget. 有一个儿童片，对我来说是我觉得它是非常好的一部片。 Saudara, dan saya masih ingat ketika selesai nonton film itu, saya banyak rekomen kepada jemaat, kepada orang-orang juga, kamu nonton film ini, bagus banget begitu. 我记得当时我看完这部片子之后呢，我就向周围的人在推荐这部片。 Saudara, tahun lalu sequel yang kedua ya, kemudian diputar kembali dan saya nonton lagi dan filmnya bagus luar biasa. 然后在去年呢，它的第2部已经上映了，我就再去看，然后这部片子还是非常的好。 Saudara, film yang saya maksudkan adalah film yang berjudul yang satu ini, Inside Out. 我所说的这个片子就是这个片子就是头脑特工队。 Saudara, film ini sangat bagus karena dia bisa mengemas dalam sebuah kisah anak-anak tetapi memberikan sebuah kebenaran yang dalam sebenarnya. 这部片子非常好，是因为它能够将一个真理包裹在里面，能够一个用儿童能够所理解的来讲出来。 Kalau saudara perhatikan di poster daripada film ini, maka ada 5 tokoh di situ. 如果你看这个海报，在其中有5个人物。 Basically sebenarnya 5 tokoh ini menggambarkan 5 emosi dasar yang ada dalam setiap manusia. 这个5个人物就表达出我们人的5个情绪。 Ada di situ anger, ada fear, ada disgust, ada sadness, ada joy, di mana ini menjadi 5 emosi dasar yang semua kita punya. 就是有人类的5个基本的情绪，就是愤怒、惧怕、厌恶、悲伤和喜乐。 Di dalam kita berelasi, dalam kita berhubungan satu sama lain, maka kelima emosi dasar ini kerap kali muncul. 在我们与人之间的关系当中，这个5个情绪时常会发生，会出来。 Saudara, dan hari ini kita berbicara mengenai anger, bicara mengenai kemarahan. 今天我们要讲的是发怒。 Saudara, kalau kita kemudian melihat film ini, saudara, maka secara sederhana boleh kita katakan ternyata anger, topik yang kita bahas hari ini, kemarahan itu adalah salah satu emosi daripada manusia. 这个愤怒就是人的其中一个情绪。 Dan karena saudara dan saya manusia, emosi ini juga kita punya. 因为你和我都是人，所以我们有这样的一个情绪。 Ada di antara saudara yang nggak pernah marah? 你们当中有人没有生过气或者没有发过怒吗？ Boleh angkat tangan? 可以举起你们的手， Ada? 有吗？ Atau ada yang marah melulu? Angkat tangan. 又或者是经常生气或者经常发怒的， Ada? 有 Yang 吗？ marah melulu? 经常发怒的， Ya thanks God, dua-dua saudara nggak angkat tangan. Itu good kalau begitu. 感谢主，2个都没有。 Saudara, ketika berbicara mengenai anger, menariknya anger adalah sebuah emosi yang ada dalam diri manusia. 这我们说到发怒的话，这个发怒是人类当中的一个基本的一个情 Dan 绪。 bahkan ketika kita bicara mengenai Yesus, Yesus juga adalah manusia 100% dan Alkitab juga mencatat Yesus marah. 但是我们说到耶稣的时候，耶稣也是完全的人，他也会生气，他也会发怒。 Saudara, seakan-akan dengan catatan Yesus marah, lalu saya rasa cukup banyak kita kemudian berkata, benar kan, kemarahan adalah emosi manusia. Yesus juga pernah marah. So,
Apa problemnya begitu. Jadi kalau saya marah ya udah terima aja lah begitu. 所以我们从经文看，有很多有几处经文会写到耶稣正在生气，所以当我们生气的时候，也许是理所当然的，是正常的。 Nanti dulu, 但是稍等一下， nanti dulu. 稍等一下。 Saudara, memang betul realitas kemarahan adalah sebuah realitas yang menjadi bagian daripada emosi manusia. 确实，人的发怒它是一个人的其中情绪的一部分。 Ketika saya mempersiapkan bagian ini, anak saya sempat call, saya sempat ngobrol. Ini papi nanti next week ini akan khotbah di Mangga Besar. Judulnya adalah marah boleh gak? 当我预备这个讲章的时候，我的孩子给我打电话，然后我跟他讲说我要讲这个主题叫做可以发怒吗？这个主题。 Tadinya saya mau sedikit sharing khotbah saya. 然后本来我是要跟他分享一 Tapi 些我要 ketika 讲的内 saya 容， memberitahukan judul ini, menariknya dia langsung berkata, boleh dong marah. 但是当我跟他讲完这个主题之后，他直接跟我说可以发怒。 Bahkan menarik saja, menarik sekali dia bukan sekedar berkata boleh lo marah, tapi dia kutip satu ayat Alkitab. 然后他不单单只是说可以发怒，然后他跟我引出一个经文。 Dia berkata, bukankah Alkitab ada mencatat? Dia ambil dari satu bagian Alkitab, dia berkata kalimat seperti ini. Bukankah Alkitab ada berkata, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jadi ya marah nggak apa-apa. 就是在经文里面有说，你可以杀戮，但不可以犯罪。 Saudara, kisah Yesus pernah marah, ada ayat seperti ini membuat, dan tentu saja realitas marah adalah emosi manusia. Kerap kali kemudian memberikan sebuah kesimpulan marah adalah wajar, normal, manusiawi. 因为有这样的一个经文，所以我们会理解为发怒它是一个合理的、正常的一个人性的。 Satu sisi betul. 有一部分它是对的， Tetapi ayat yang diambil anak saya ini adalah ayat yang sebenarnya belum komplit. 但是我的孩子取出的这个经文，它不是有一个完整的一个经文。 Saudara, seutuhnya ayat ini adalah dilanjutkan dengan berkata seperti ini. 这个经文接下来的一段话是这样写的： Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 就是生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可以给 Saudara, 魔鬼 kalau 有 kita 地步。 perhatikan dalam Efesus 4 ini, 如果我们看以弗所书第4章， saya ingin menggarisbawahi kata dosa dan kata iblis di situ dalam ayat tersebut. 我要着重点讲到这个罪和这个魔鬼在这个经文里面。 Menarik sekali Paulus mengkaitkan kemarahan itu dengan berbuat dosa, kemarahan itu dengan kesempatan membuat iblis masuk. 他这边写说，这个发怒就是跟罪和以及让魔鬼干涉我们这有关。 Artinya marah itu normal. 所以发怒是正常的。 Tetapi hati-hati, marah itu bisa bukan sekedar ekspresi emosi, tapi marah itu menjadi sebuah dosa dan marah itu menjadi kesempatan iblis masuk ke situ. 所以这个发怒不单它是一个也许是正常的，但是它也是给魔鬼留这个机会，能够干涉到你的生命里面。 Marah itu normal, 生气是发怒，正常是tapi 发怒是正常的。 ekstra hati-hati dengan kemarahan. 但是如果有更多这个发怒的情绪，就要小心。 Marah bukan sekedar normal, tapi marah adalah sesuatu yang sangat serius. 发怒不是正常的，它是一个非常严谨、非常认真的事情。 Saudara, dalam konteks inilah saya ingin kita melihat Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. 我要带大家看这个马太福音的第5章21 Saudara, 到26节。 saya akan fokus dalam 2 ayat pertama ayat 21-22, tapi nanti saya juga akan sedikit kaitkan dengan beberapa ayat lain karena bagian perikop ini bicara mengenai realitas kemarahan. 一会儿我要着重讲到前面的两节经文，因为这部分讲的都是一些跟发怒有关的。 Tapi sebelum kita lihat ayat ini, saya ingin memberikan penegasan dulu. Kalau saudara perhatikan, perikop ini diambil dari Matius pasal 5. 如果你们注意看的话，这个马太福音是从第5章里面提取的。 Dan sebenarnya Matius pasal 5 merupakan sebuah bagian yang terkoneksi dengan Matius pasal 6, Matius pasal 7. 但是马太福音第5章，它是跟第6章和第7章有所关联。 Ini adalah 3 pasal yang terkenal yang kita kemudian kenal sebagai khotbah di bukit. 这三章经文就是我们所知道的，这个是山上宝训。 Yesus banyak berbicara mengenai moralitas kehidupan di situ. 在这边耶稣讲了很多关于生命的道德。 Tapi saya harus tegaskan meskipun kekristenan bicara mengenai moralitas, saudara, agama Kristen bukan sekedar bicara mengenai agama moralitas. 虽然基督徒也是讲到说一个生命中的道德，但是它并不是一个宗教道德。 Maksud saya adalah agama-agama lain juga bicara mengenai moral. 我的意思是，其他的宗教也讲道德。 Kita bicara mengenai kesucian, agama lain juga bicara mengenai 我们 kesucian. 说到圣洁，其他宗教也说到圣 Kita 洁。 bicara mengenai jangan membunuh, agama lain
juga bicara mengenai jangan membunuh. 我们说不可杀人，其他宗教也说不可杀人。 Poinnya adalah kalau kita perhatikan Matius 5-7 betul bicara mengenai moralitas, tetapi ada sebuah konsep yang sangat dalam di situ. 我们确实知道这个马太福音5章第7节，它是讲到一个道德，但是有一个更深的含义在里面， Sebuah konsep yang saya sebut dengan istilah kingdom morality. 那就是天国的一个道德。 Betul bicara moralitas, 确实讲到是道德 tapi ini 问题， bicara mengenai sebuah moralitas dalam kingdom of God. 但是讲到的是一个天国里面的一个道德。 Bicara kerajaan Allah, bicara Allah menguasai hati saya, Allah menguasai hidup saya. 讲到是天父来掌权我们的生命，我们的生活。 Dan karena kerajaan Allah, bicara Allah menguasai hidup saya, maka moralitas saya adalah sebuah moralitas yang mencerminkan hadirat Allah. 因为讲到这个神掌管我们的生命，我们的生活，因此我们所的生命要彰显出我们天父的一个道德出来。 Disitulah kita berhadapan dengan Matius 5-7 di mana Yesus bukan sekedar bicara mengenai moralitas. 因此，在这个马太福音的5章到7章里面，并不单单只是说耶稣讲到这个道德的问题。 Itulah sebabnya dalam perikop ini Yesus berkata, kamu mendengar ada ngomong begini, tapi aku berkata begini. 就是在这里面，耶稣说：“你可能听到这样子，但是我是这样子说的。” Atau kamu mendengar ada moralitas begini, tapi aku berkata kingdom morality seperti ini. 因为也许你听到的是这样的一个道德，但是我跟你讲的是一个天国里面的一个道德， Ini menjadi prinsip dasar. 这是一个基本的一个原则。 Dari sinilah kita melihat apa yang menjadi topik pembicaraan kita berkaitan moralitas, berkaitan kemarahan, dan khususnya kita lihat ayat 21 dan ayat 22. 因此，我们这边要着重讲到的是关于我们的这个基督里面的道德。 Saudara boleh buka Alkitab saudara, saya akan membaca ayat 21-22 dan nanti juga dalam bahasa Mandarin akan dibaca kedua ayat tersebut. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄们动怒的，难免受审判；凡骂弟兄们是拉加的，难免受公会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免受地狱的火。 Saudara, ketika kita membaca dua ayat tadi, saya percaya kita akan kaget. 当我们刚才读到那2节经文，我相信你们会惊讶 Kita 的。 akan kaget karena menarik sekali Yesus mengaitkan kemarahan dengan realitas murder, pembunuhan. 我们非常的惊奇，因为耶稣将这个动怒跟这个杀人关联在一起。 Yesus berkata, kamu mendengar jangan membunuh, tapi aku berkata kepada engkau jangan marah. 你有听到说不要杀人，但是我跟你说不要动怒。 Jadi di sini seakan-akan ada sebuah paralelisme di situ. Yesus sedang menyejajarkan 就当 pembunuhan dan kemarahan. 就相当于是耶稣将这个动怒和杀人把它平行在一起。 Saudara, sehingga menurut saya kita akan muncul pertanyaan, emangnya marah itu separah membunuh kah? 那么我们会产生一个疑问，就是难道动怒就跟杀人一样吗？ Bukankah ketika berbicara mengenai membunuh ini sesuatu yang sangat serius? 但不是说我们当做谋杀或者杀人的时候，这是非常严重的事情吗？ Ini sesuatu yang diatur dalam sebuah hukum kenegaraan. 这个是被放入到国家条例里面的。 Kita nggak bisa bermain-main dengan realitas membunuh. 我们不能用杀人来去做玩弄这个杀人的 Membunuh 事 punya 件。 sebuah konsekuensi yang sangat berat. 去杀人，它有一个严重的后果。 Saudara, betul Yesus tahu akan hal itu. 耶稣当然知道这个事情， Tapi sekarang ketika Yesus menyejajarkan, karena sebenarnya Yesus menyadari kerap kali kita melihat kemarahan itu hanya sesuatu yang light, sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. 因为耶稣知道我们看到这个动怒、发怒是一个非常正常的事情。 Dan memang Yesus memparalelkan kemarahan dengan pembunuhan karena Yesus ingin setiap orang percaya menaruh perhatian yang serius terhadap kemarahan.
但耶稣知道我们每一个人对这个动怒是看着它是一个平平无奇的事情，但是他要我们把这个动怒跟这个放在一个非常严谨、非常严重的一个事情上面。 Saudara, tadi saya berkata bahwa sebagai manusia kemarahan adalah sesuatu yang normal. 刚才我说了，作为人发怒是动怒是正常的。 Saudara, saking sesuatu yang normal membuat kadangkala kita berpikir no issue ketika kita marah. 因为它正常，所以我们会觉得我们动怒它是没有什么问题。 Dan sebenarnya ketika Yesus sedang mensejajarkan seperti ini, Yesus mau berkata, jangan bermain-main dengan kemarahan. 当耶稣把将这个动怒跟这个杀人等同在一起的话，他是告诉我们不要玩弄这个动怒，你的怒气。 Saudara, saya percaya semua kita sangat kenal dengan tokoh yang satu ini. 我相信我们每个人都认识这个人物。 Saudara, menarik sekali, boleh saya katakan tokoh ini adalah tokoh yang paling penting di dunia pada saat ini. 我可以跟你们讲说，现在这个人物是这个世界上最重要的一个人物之一。 Karena ketika Donald Trump bersin, maka dunia itu langsung demam jadinya. 因为只有当特朗普发喷嚏，那么全世界都会感冒。 Ketika dia batuk-batuk, kita kalang kabut semuanya. 他咳嗽的话，那我们每个人都会很混乱。 Saudara yang bermain saham, yang investasi saham, saudara pasti menyadari ini. Saham beberapa waktu terakhir ini porak-poranda semuanya. 当你们有玩股票的，你们会知道现在的股票市场可能会比较混乱。 Saudara yang dalam dunia bisnis yang impor sana sini, saudara juga pusing dengan realitas Trump yang satu ini. 你如果是做生意的，你可以做进出口的，他也是对特朗普的一些举措会非常的混乱，或者是 Saudara, menurut saya menarik daripada pribadi yang satu ini. 这个人物有一个非常有趣的 Karena 一点， pribadi yang dalam tanda petik gila seperti ini membuat kalau kita punya pemimpin seperti dia melakukan sesuatu kita ngeri luar biasa. 因为我们如果有这样的一个人当做我们的领导的话，我们会非常的害怕。 Saudara, dan Trump sempat mengeluarkan satu kata yang saya ingin kutip di sini. Di dalam satu case dia berkata, I'm looking at it very seriously, beyond seriously. 特朗普也曾经说过，我看到他非常认真，极其的认真。 Saudara, kalau Trump sudah berkata begini, saudara berani main-main gak? 如果特朗普已经说了这样的话，那么还可以轻视或者是不看重吗？ Berani main-main gak? 可以不看重这些事情吗？ Ketika misalnya statement ini kemudian dia berkata kepada sebuah bisnis tertentu, sebuah bidang tertentu. Kalau saudara ada di bidang itu, saudara langsung kalang kabut. 如果他对其中一个部门讲这句话，可能我们都会非常的混乱。 Saudara, pribadi yang satu ini membuat setiap statement dia, setiap sepak terjangnya, membuat dunia itu harus menaruh perhatian begitu rupa. 是他说的每一步，我们世界上所有的人都要非常的关注。 Statement dia ini membuat semua kita, apalagi saudara dalam dunia bisnis, saudara dalam investasi beragam, harus menaruh perhatian begitu rupa. 他所做的每一个决策，我们都要非常的小心，非常的关注。 Saudara, kalau kalimat Trump menjadi begitu serius, tahukah saudara, Tuhan mau semua kita jauh lebih serius terhadap kalimat-kalimat dia. 如果特朗普的话语可以让我们那么认真的话，那么耶稣想要我们对他的话语非常的关注，非常的认真。 Dan ketika Yesus mensejajarkan kemarahan dengan pembunuhan, Yesus mau menegaskan, bicara mengenai anger, ini sesuatu yang beyond serius. 所以，当耶稣将动怒跟杀人和等同在一起的话，他是要我们知道，动怒是一个非常认真、非常严重的事情。 Saya ingin mengutip daripada Trump tadi, ini sesuatu yang bukan hanya serius, tapi beyond serius. 我想要用特朗普刚才的话，这个不是一个严谨的事情，这是一个 Saudara, 极其严谨的 Yesus 事情。 tidak sekedar bicara mengenai fenomena luar, tapi Yesus sedang bicara mengenai sesuatu yang ada di dalam, yang menjadi serius, yang harus kita pikirkan sebagai anak Tuhan. 耶稣所说的不是外在的因素，而是在我们里面的一个从内心而来的一个因 Karena 素。 realitas kemarahan itu menjadi sebuah realitas yang sedang membakar diri kita yang dalam dan terekspresi dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita. 因为我们从心里发怒的话，我们就会释放出来，从我们的原型机制里面释放出来。 Jangan kita buru-buru berkata bahwa kita sama seperti Yesus. Yesus juga marah, saya juga marah. 不要着急说我们跟耶稣一样，耶稣会发怒，我也会发怒，Jauh berbeda.
差异非常大。 Kemarahan kita adalah menjadi sebuah kemarahan yang kerap kali terjadi karena kita frustasi dengan hidup, kita frustasi dengan diri kita frustasi dengan orang sekeliling kita. 我们的发怒有时候是源自于我们生命当中，我们周围人当中，我们对他们感到的非常的抑郁，非常的压抑。 Kemarahan kita adalah kemarahan yang kerap kali berkaitan dengan ego diri kita, natur diri kita. 我们的愤怒有时候是跟我们内心的一个世界是一个非常的紧密关联的， Berbeda dengan kemarahan Yesus. 跟耶稣的愤怒是不一样的。 Kemarahan Yesus adalah sebuah kemarahan yang pure. Dia melihat ketika bait Allah dipermainkan begitu sekian tahun, maka dia marah karena kekudusan Allah itu dilanggar. 耶稣的愤怒是完全就是因为他看到耶稣主的圣殿被人家所玩弄。 Oh betul, saudara bisa berkata saya marah, tapi saya marah karena saya punya reason. 你也可以说我发怒是因为有原因的。 Tapi saudara jujur, saudara bertanya pada dirimu, betul kita punya reason, tapi apakah betul kemarahan itu adalah kemarahan yang karena reason itu, tetapi di balik reason itu ada ego diri kita, ada keberadaan diri kita yang sebenarnya frustasi dengan hidup, sehingga terluaplah kemarahan tersebut. 我们要问自己，我们确实有理由去发怒，但是我们发怒的理由确实是因为这个理由本身吗？还是因为我们想要释放出我们的情绪？ Suatu siang saya masih ingat waktu itu ketika saya mengembalakan GKI Greenfield, saya pulang dari gereja, saya naik ke lantai 5 itu tempat saya tinggal di situ. 我记得之前我是在GKI Greenfield 那边做驻堂牧师，然后我讲道完之后，我回到5 Dan 楼。 ketika saya pulang waktu itu ke rumah, anak saya masih kecil ya. Saya lupa anak saya tuh sangat energik luar biasa. 当时我回到家中，然后我的孩子还非常的有活力。 Dan saya ingat itu satu kali seumur hidup ketika saya pulang berinteraksi dengan anak. Dan saya melihat anak yang waktu saya memberikan pengarahan sesuatu dia mau berbuat sesuka dia. 我还记得当时我回到家中，然后生命中唯一一次我叫他去做一件事情，但是他任意去做其他的事情。 Dan waktu itu saya masih ingat sekali, saya marah luar biasa dan saya sempat memukul pantatnya. Itu satu kali seumur hidup saya memukul anak saya. 然后我当时非常的生气，然后我就生命中唯一一次我就打了一下他的屁股。 Saudara, ketika selesai saya pukul dia, saya masih ingat dengan clear. Roh Kudus menyadarkan saya, mengingatkan saya. 我当我打完他之后，我记得非常清楚，圣灵正在叫我。 Anak saya ada salah, betul. 我的孩子确实犯错了， Ada reason saya memukul anak saya marah, betul. 我有理由去打我的孩子，这也是正确的。 Tapi dengan jujur saya katakan sebenarnya saat itu saya frustasi dengan segala pelayanan dan interaksi dengan jemaat. 但是我确实对圣灵非常坦诚的说，我对所有的侍奉都感到非常的抑郁。 Sejujur-jujurnya saat itu saya sadar saya nggak berani mukul jemaat, saya pukulin anak saya. 因为我不敢去打我的会众，但是我就去打了我的孩子。 Saudara, kebanyakan kita begitu. 我们很多人都会这样。 Kita nggak berani mukul bos kita nggak berani mukul istri kita, atau mungkin berani juga saya nggak tahu. Ya, kita nggak berani dengan orang lain dan kita melampiaskan itu dengan orang-orang sekeliling kita, dengan anak kita. 我们确实有很多发生这样的情况，我们不敢跟我们的上司动怒，我们也许不敢跟 Atau 我们 dengan 的 mbak 周围 kita, 人动怒， dengan sopir kita, dengan siapapun. 我们会向我们周围的人去动 Saudara, 怒。 silakan deteksi dirimu. Kerap kali kemarahan kita, meskipun punya reason, tapi di balik reason itu karena frustasi dengan diri sebenarnya. 所以我们要检查自己，但我们有理由动怒，但是我们动怒的一个是为了要释发出我们的情绪，还是对生命当中有抑郁？ Dan itulah sebabnya Yesus bahkan berkata ya, ketika engkau marah seperti itu, Yesus berkata, tinggalkan ibadahmu, tinggalkan persembahanmu. Pergi berdamai. Aku nggak butuh persembahanmu, aku nggak butuh ibadahmu. 当我们有发生这样的一个发怒的一个情形的时候，耶稣就会跟我们讲说，先把你的先离开祭坛，先去和好。 Saudara, kata worship, kalau kata O-nya saya ganti, saudara, maka jadinya bukan worship tapi kapal perang jadinya. 如果我将这个敬拜这其中英文里面的一个词，一个词换掉的话，它就变成战舰。 Saat ini kita datang beribadah, 今天我们来敬拜神， tapi sangat mungkin kita datang beribadah dengan kapal perang.
但是我们很有可能以战舰的形式来敬拜神， Kapal perang dengan pasangan kita, suami istri saya. 或许是我们的像我们的这个夫妻之间的一 Kapal 个战 perang 争， dengan orang tua, dengan anak saya. 或者是父子之间， Kapal perang dengan jemaat barangkali. 或者是我们跟会众之间的一个争吵， Atau jangan-jangan kapal perang dengan hamba Tuhan. Harap-harap jangan. 又有可能是跟主仆之间的一个争吵。 Tapi berapa banyak kita beribadah dan kita membawa kapal perang. 但是我们有多少次我们来到敬拜神，但是我们是以战舰的姿态来。 Yesus berkata ini sesuatu yang serius. Sangat serius. 他说我是非常认真的，非常 Percuma kita beribadah. 我们如果我们去敬拜神，但是这样子的话是白 Yesus 白 berkata 的。 percuma. 他说是枉然的。 Ada di antara saudara yang bisa menebak gambar yang satu ini? 我们当中有没有人可以猜到这个图片？ Ini ada dalam sebuah kisah Alkitab. 这个是在圣经里面的其中一个场景， Ada yang bisa menebak? 有人可以猜到吗？ Kisah apa ini? 这是什么样的一个场景？ Betul sekali. Kisah Kain membunuh Habel. 这个就是该隐杀亚伯的一个 Ada yang 事件。 berkata kisah Kain membunuh Habel adalah sebuah kisah kejahatan yang paling ekstrim. 有人说这个该隐杀亚伯这个事件是非常极其残酷的，最残酷的一个事件。 Yang pertama karena ini saudara bunuh saudara. 因为其中一个原因就是因为它是一个弟兄之间的一个亲人之间的一个 Yang 杀戮。 kedua ada yang berkata ini pembunuhan yang paling banyak memakan korban. 也有人说这个是一个牺牲最多人的一个 Karena 杀戮 ini 事件。 membunuh seperempat penduduk dunia. 他说这样的一个杀人事件是已经杀掉了世界上Dan 1/4 ada 的人 cuman 口。 Adam, Hawa, Kain, Habel. Kain bunuh Habel, seperempatnya mati. Ini pembunuhan yang paling sadis di dunia. 因为起初只有4个人，然后他杀了亚伯之后，已经杀掉了世界上1/4的人口。 Penafsiran yang kreatif meskipun menurut saya belum tentu, kita nggak tahu. Mungkin ada adik-adik lain, cuman nggak disebutin namanya. 这可能也是有非常有想象力的一个描述，但是我不知道它 Tapi 的 kalau 真实 saya 性。 bertanya, mengapa kisah pembunuhan ini terjadi? 但是如果我问你们说，为什么有这样的一个杀人事件发生？ Menarik sekali, Allah sebelum pembunuhan itu, sebelum Kain membunuh Habel, Allah bertanya seperti ini kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 当这个该隐杀了这个亚伯之后，神就问他说：“为什么你发怒？为什么变 Hatimu 了 panas ini 脸色？” berkaitan dengan realitas anger tadi. 这样的一个词，它是跟那个刚才的动怒是息息相关的。 Mengapa hatimu penuh kemarahan? Mengapa hatimu penuh kekesalan? Mengapa hatimu penuh kebencian? 为什么你的心里充满的愤怒，充满的忧愁呢？ Saudara, dan kalau saudara perhatikan Kejadian 4 ayat 7 berkata, maksudnya kenapa sih mukamu tidak berseri? Kenapa hatimu hanya penuh dengan kebencian begitu? Dosa, sekali lagi, dosa sedang mengintip kamu. 他是说，为什么你发怒呢？你为什么变了脸色？你的罪正在俯伏在门前。 Menarik sekali, kemarahan itu mengakibatkan pembunuhan yang pertama. 这个发怒这个事情会引起杀人的后果。 Saudara jangan bermain-main dengan kemarahan kita. 不要玩弄于，不要轻看你的发怒。 Ketika Yesus mengidentikan dengan pembunuhan, karena ini sesuatu yang sangat serius, yang beyond serius. 当耶稣把这个动怒跟这个杀人关联在一起，它就是一个非常极其严重的事情。 Dan saudara sebenarnya kalau kita melihat realitas kemarahan, memang betul kebanyakan kemarahan kita tidak menghasilkan pembunuhan seperti Kain dan Habel. 也许我们确实知道，我们的发怒并不一定会产生一个杀人的一个后果。 Tetapi kemarahan kita adalah sebuah realitas yang kerap kali mendatangkan emotional murder, pembunuhan emosional, pembunuhan karakter. 但是我们知道，我们的这个发怒有时候会引起我们的这个情绪杀人或者情绪谋杀。 Kata-kata yang keluar dalam kemarahan tersebut, Yesus kaitkan dengan kata-kata, kamu berkata kafir, kamu berkata jahil kepada orang sekelilingmu. 他就说，你跟周围的人说你是拉加或者是做魔力的。 Mungkin pada zaman saat ini kita berkata, kamu idiot banget, bodoh banget lo. Tentu saja bukan hanya bodoh biasa begitu ya, bodoh banget lo begitu. 但如果换用现代的话来说，你真的很白痴，你是很笨。 Saudara, berapa banyak ya kita tidak membunuh secara fisikal, tapi kata-kata, emosi, kemarahan kita menjadi kata-kata, emosi yang menghancurkan hidup manusia. 也许我们没有在身体上去杀人，但是我们的言行举止有时候会摧毁一个人。
Saudara, ada satu ayat di dalam kitab Amsal. Saya mengutip dari terjemahan The Message daripada Eugene Peterson. Kalimat yang dia terjemahkan secara bebas dengan baik sekali. 其实，在箴言书里面有一段话说，是我非常喜欢的。 Di situ dikatakan kata-kata itu membunuh sebenarnya. Kata-kata itu membunuh. 就是生死在舌头的权下， Tapi sesungguhnya kata-kata itu juga memberikan kehidupan. 但是话语也能够给人带来生命。 Kata-kata itu bisa menjadi sebuah racun, tapi bisa menjadi suatu buah-buahan yang menjadi kesukaan bagi orang lain, memberikan hidup pada orang lain. 你的话语也会成为别人的一个毒药，但是也会成为别人的一个果子。 Dan you choose, engkau memilih, saya memilih kata-kata kita, emosi kita menjadi emosi seperti apa. 但是你有权去选择你释放出来的情绪要成为一个什么样的一个后果。 Saudara, saya senang dengan gambar yang satu ini. 我非常喜欢这样的一个图片。 Cukup banyak sesungguhnya kita itu sedang memenjarakan hidup orang lain. 我们很多的人就好像是在套笼别人的生命。 Dan hidup seseorang itu, dia hidup, dia melakukan banyak aktivitas, tapi sesungguhnya dia dipenjara oleh kata-kata kita. 他也许做了很多的事情，但是他仍然活在别人的话语的套笼里面。 Baru 1 minggu ini saya berjumpa dengan satu keluarga yang datang pada saya ngobrol, dan suami istri ini punya background yang family yang amburadul sekali. 我最近一段时间跟一个家庭在那边有做一个讨论，他的妻子是一个非常有背景的一个人。 Dan salah satu pasangan berkata, ya papinya itu kerap kali mengabuse maminya. 他会说他的爸爸会经常去说他的妈妈。 Dan bahkan papinya itu sempat mencekik mamanya. 那有时候他甚至会说他的爸爸有时候会勒住他妈妈的脖子。 Dan saudara, itu berdampak atas hidup mereka. 这个事情非常影响他们的生活。 Saudara, tapi saya harus berkata, cukup banyak sebenarnya kita juga seperti itu. Kita nggak sampai mencekik pasangan kita, tapi kata-kata kita menghancurkan banyak orang. 我们很多的情形也是这样，也许我们没有勒住我们另一半的脖子，但是我们所出来的话语会摧毁他们。 Saudara, minggu lalu kita baru melakukan Mother's Day atau Parents Day. 我们上周刚刚举办这个孝亲节， Dan ada satu ayat ya ketika bicara mengenai panggilan orang tua. Satu ayat yang ketika saya baca dulu, satu ayat yang sangat mengingatkan saya. 其中有一个经文是我非常提醒我的一个经文。 Dari Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 就是在哥罗西书3章21节说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐 Kalau 怕他 saudara 们失了志气。” perhatikan ayat ini juga berkaitan, jangan membawa anakmu dalam kemarahan, jangan membangkitkan kemarahan anak-anakmu. 在这里，我们也可以理解为，你不要去激起你的儿女们的怒火。 Tapi harus saya katakan, cukup sering hidup kita sebenarnya kita menjadi bagian yang menyakiti hati entah pasangan kita, entah anak-anak kita. 但是我也可以说，我们有时候也会成为我们的配偶，或者是我们子女会使他们生气的一个原因之一。 Cukup banyak para bapak, para ibu yang menyakiti hati anak-anaknya. 有很多的父母会伤了孩子们的心， Cukup banyak para suami, para istri yang menyakiti hati pasangannya. 也有很多的夫妻会伤了对方或者 Cukup banyak 配偶的心， mertua yang menyakiti hati anaknya atau sebaliknya. 也有很多的家长也会伤了孩子们的心。 Bahkan baru saja tadi selesai ibadah pertama, saya berjumpa dengan seorang kenalan lama dan saya kebenaran kenal keluarganya. Saya tanya, gimana anak lu begini dan sebagainya, dan dia mulai bercerita, Pak Tommy tahu nggak, aduh mantu gua nih begini, dan saya sampai dengar, gila bener sampai kayak begitu ya. 刚才我在结束第一堂崇拜会之后，我刚好遇到了我认识的一个家庭，然后我跟他问安，我问他的情况，然后他也跟我诉苦他的家里的一些情况。 Artinya itu sesuatu yang terjadi di sekitar kita. 意思是说，这个是发生在我们周围的事。 Dan saya ingin bertanya, bagaimana dengan hidupmu, kemarahanmu, apakah menghancurkan orang-orang sekeliling? 然后我要问你们的是，你们的生命如何？你们的生活如何？是否摧毁了 Saudara, 人家的 kalau 生 kita 活？ sungguh menyadari ini sesuatu yang serius, seperti pembunuhan.
如果我们意识到这个动怒就像谋杀一样那么严重的话， Itulah sebabnya di dalam kisah ini Yesus menegaskan memang pertama kemarahan adalah sangat serius seperti membunuh. 就是在这里，耶稣再次强调说，动怒是非常严重的，就像杀人一样。 Tapi dalam perikop ini Yesus kemudian menegaskan kalau kitab Taurat berkata jangan membunuh, maka boleh dikatakan dalam bagian perikop ini Yesus berkata segeralah berdamai. Engkau harus berdamai. 就是耶稣说，你可以动怒，但是你要去和平去平息， Engkau harus segera berdamai. 你要赶紧与他平息。 Ayat 25 daripada Matius 5 ini dikatakan segeralah berdamai. 在这个五章25节里面就说，你要赶紧与他和稀。 Terjemahan The Message berkata don't lose a minute, make the first move. Buruan berdamai. 他的另一个解释就是说，你要赶紧争分夺秒的与他和稀。 Saudara, tadi saya sempat bercerita mengenai anak saya. 刚才我跟我的孩子分享， Saya masih ingat hari ketika saya memukul dia. Setelah saya memukul, saat itu saya nangis. 我跟他说，我还记得当时我打了他的屁股之后呢，我哭了出 Tadi 来。 saya katakan Roh Kudus langsung menyadarkan saya sebenarnya engkau frustasi dengan pelayananmu dan anakmu betul ada salah, tetapi nggak perlu dipukul seperti itu. Anakmu jadi korban sebenarnya. 圣灵提醒我，确实你的孩子是有错，但是你打他，但是也是因为你对会众你的侍奉是有压抑的。 Waktu itu saya masih ingat setelah saya pukul, saya sadar hal itu, saya nangis dan saya memeluk anak saya. 当时我就意识到这个事情，然后我就哭了出来，我就抱了他。 Saya memang berkata, papi memukul engkau karena begini, tapi papi juga harus akui, papi salah. 我跟他讲说，我打你是因为什么原因，但是我要向你承认我也有错。 Saya mengakui saat itu, papi salah. 我跟他承认说，我爸爸也有错。 This is too much. 这 Ini 太 terlalu banyak, terlalu berlebihan sebenarnya. 这是太过了。 Dan saya masih ingat saat ini anak saya umur 21 tahun, saya masih ingat sekitar mungkin 4 tahunan yang lalu seperti itu. 我还记得，现在我的孩子已经22岁了，然后4年前的事情。 Ketika saya punya kesempatan dengan dia bersama berdua, saya merangkul dia dan saya ngobrol seperti ini. 当时我跟他有一个机会，单独2个人的谈心，然后我就跟他说 Caca, kamu ingat nggak dulu papi pernah pukul kamu sekali. 你记得吗？以前我爸爸曾经打过你 Kenapa 一 saya 次。 ngobrol? Karena saya khawatir ya itu menjadi bagian yang mengganggu pertumbuhan emosi dia. 我为什么跟他讲呢？因为我担心那个事情会影响他的成长。 Saya berkata, papi say sorry. 我跟他讲说，爸爸跟你说对不起。 Thanks God, waktu itu dia ngobrol seperti ini. 感谢主，他当时这样说。 Pi, Caca nggak ingat sama sekali. 爸爸，我 Papi 完全 pernah 不 pukul Caca. 我完全不记得爸爸有打我。 Karena memang dia berkata di dalam hidupnya dia bersyukur punya orang tua seperti kami. 然后他说，他感谢主在他的生命中有像我们这样的一个父母。 Saudara, tapi poin saya adalah saya harus say sorry kepada anak saya. 但是我必须要跟我的孩子说对不起， Saya harus say sorry kepada istri saya. 我必须要跟我的妻子说对不起， Dan itu yang Tuhan mau. 这也是神所想要的。 Bagaimana dengan hidupmu? 你的生命又如何呢？ Kemarahan jangan engkau berkata ini hal yang normal, biasa saja. 你完全不要觉得说动怒是一个正常的事情， Karena kemarahan adalah sesuatu yang sangat serius. 因为发怒是一个非常严重 Bahkan 的。 sesungguhnya kita sedang membunuh seseorang dengan emosi kemarahan kita. 甚至我们有可能正在使用我们的情绪去杀 Dan 人。 berapa banyak orang yang terluka, yang sakit hatinya karena engkau, karena saya. 也有多少人因为你和我释放出来的这个情绪而受伤？ Bolehkah saya mendorong saudara kalau sudah terlanjur ada kata-kata, ada tindakan yang menyakitkan orang lain. Saudara at least selesai atau saat ini saudara berdoa bagi orang tersebut dan minta kekuatan Tuhan untuk mungkin dengan anugerah Tuhan di dalam waktu Tuhan. Saudara harus datang, saudara harus berkata, sorry karena saya lakukan semuanya itu. 我是否可以邀请你们一起来？如果你这此时此刻有伤害到别人，有对别人动怒的话，你求主在他的时间、在他的安排、在他的带领下，跟那个人说对不起。 Make the first move. Lakukanlah sebuah tindakan pertama
untuk betul menyatakan kasih itu, berdamai. 我们至少要跨出第一步来彰显出这个爱的这个行动。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, hamba sungguh berdoa untuk setiap kami. 我们每日向你祷告。 Dalam hidup kami terlalu gampang atau begitu mudah kami memarahi orang-orang yang Tuhan berikan di sekeliling kami. 我们在我们的生命当中非常容易向你所赐给我们周围的人来动怒。 Tuhan, betapa sering kata-kata kami, bahkan tindakan kami menghancurkan orang lain. 我们的言行举止经常伤害了或者是摧毁了别人， Bahkan mungkin itu pasangan kami, anak-anak kami, bahkan orang tua kami. 也许是我们的配偶，也许是我们的孩子，也许是我们的父母。 Hamba sungguh berdoa kalau ada di antara kami yang berhadapan dengan realitas seperti itu, mohon ampuni kami. 我们向你祷告，如果确实我们的生命中有这样的一个关系的话，求你来饶恕我们。 Bahkan Tuhan tolong agar kami belajar untuk meminta pengampunan. 也求你来帮助我们，教导我们能够有能力去祈求他的怜悯。 Pertama-tama kami mohon ampun di hadapan Engkau saat ini. 所以再次我们来到你的面前， Dan lebih daripada itu kami minta ada waktu Tuhan yang terbaik untuk kami juga melakukan sebuah pemulihan, sebuah rekonsiliasi. 我们也向你祈求你所赐下的你的医治， Mohon Tuhan memimpin kami. 求你来带领我们， Dengar doa ini. 来垂听我们的祷告。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。